وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah, sama-sama dapat kita tarawih dan witir bersama, dan kita ambil masa lebih kurang dalam 15 ke 20 minit untuk tazkirah, yang mana Allah Ta'ala firman dalam Quran, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan ni satu perkara yang amat bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak rumuskan dalam masa yang ringkas. Sekurang-kurangnya ada dua jenis manusia yang masuk dalam Ramadan. Manusia yang pertama, Nabi sebut, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai yang puasa tapi tak dapat apa-apa pahala, melainkan yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga semata-mata. Kita tak mau jadi golongan pertama ni, yang puasa-puasa tapi tak sembahyang, puasa-puasa tapi melakukan kemaksiatan. Kita tak mau jadi golongan yang pertama. Kita nak jadi golongan yang kedua. Golongan yang kedua, Nabi sebut, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Nabi kata, siapa-siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan juga mengharapkan keampunan daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah 2 hari malam ni tarawih yang ketiga, ya? Esok kita akan puasa hari yang ketiga. Maka ada hari lagi yang kita nak penuhi dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, selain daripada kita tahan lapar dan dahaga, selain daripada kita tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, kita juga disuruh oleh ulama, yang pertama, supaya kita dapat menghayati puasa kita yang sebenarnya, kita disuruh untuk puasa mulut. Puasa mulut ni apa dia, tuan-tuan? Puasa mulut ni tak makan tak minum tu dah buat dah. Puasa mulut ni, kata dengan ulama, adalah disuruh kita berada dalam madrasah ataupun sekolah Ramadan ni. Mulut kita ni kalau boleh tak mau disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ada orang dia kata masuk Ramadan tak boleh mengumpat orang, masuk Ramadan tak boleh fitnah orang, masuk Ramadan tak boleh cakap benda-benda tak elok. Saya rasa benda tu luar Ramadan pun tak boleh buat dah. Betul tak? Kan, luar Ramadan pun tak boleh fitnah orang. Ada mami tu dia main cerita hal orang. Dia hantar dah jiran sebelah rumah tu, bini dia lari dengan jantan bangla. Mami ni kata apa? Tu suruh cerita hal ni semua. Lah ni tengah puasa, lepas raya cerita tak apa. Boleh lepas raya cerita tak? Lepas raya pun haram juga. Al-halalul bayyinun wal haramul bayyinun. Halal tu jelas, haram tu jelas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kata puasa mulut tu apa dia? Puasa mulut, walaupun halal untuk kita bercakap di dalam bulan Ramadan, kalau boleh yang tu pun nak kurang-kurang cakap. Sebab apa? Sebab bila kita banyak bercakap, maka dalam percakapan yang banyak tu kita akan buat kesilapan. Dalam rumah tangga kita tengok, orang tak boleh ada rumah tangga yang berantakan, yang rosak. Pasal apa? Sebab dua-dua tak mau berhenti bercakap. Laki pun tak mau berhenti bercakap, bini pun tak mau berhenti bercakap. Lain sekali bergaduh, perang, cerai dan sebagainya. Pasal apa? Sebab dia gagal memahami bahawasanya orang yang bijak, kata dengan Sayyidina Ali, adalah orang yang apabila dia nak cakap satu-satu benda, dia akan letak hati di depan dan lidah di belakang. Dia nak cakap tu benda, dia akan fikir tu, benda ni aku cakap patut ke tak patut. Kadang-kadang banyak benda yang kita bercakap, kita boleh buat bagi orang sakit hati. Contohnya, saya pergi ceramah satu tempat, sampai-sampai dia kata, ustaz, banner cerah kan, ustaz gelap. Orang ajak tak banyak. Kan? Tengok kan? Tak kan, weh hang sambut aku, hang bagilah salam. Lu tanyalah apa abang sihat ke apa ke. Tak ada, saya. Awal banner nampak cerah, ustaz nampak gelap. Kan? Dia boleh tanya aku tu, banner gambar tu depa edit. Hang tutup mulut duk sengap-sengap sudahlah. Kan? Tak payah duk ungkit benda tu. Tengok, kadang-kadang percakapan yang simple dan mudah,
kita boleh buat bagi orang terasa. Maka sebab tu dalam Ramadan kita dididik dengan Ramadan ni supaya nak suruh jaga mulut kita, walaupun halal untuk kita duduk bersimbang di tengah hari waktu kita puasa, kalau boleh yang tu pun nak kurang. Bila kita kurang, ulama suruh kita ganti banyak dalam Ramadan dengan yang pertama disuruh kita banyak berzikir. Paling basic tuan-tuan, kita disuruh berzikir dengan istighfar, minta ampun dekat Allah banyak-banyak. Sebut kalimah astaghfirullahalazim, banyak-banyak sebut. Nabi satu hari istighfar 70 kali. Kita dosa lagi banyak, sepatutnya lebih banyak kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kurang cakap, kita boleh banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan kamu dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Pasti iman kita ada hari ni, ada hari turun. Iman kita bukan macam iman para malaikat. Iman para malaikat graf dia tu straight ya, tak naik tak turun. Pasti apa? Sebab malaikat bukan multifungsi. Malaikat ni dia hanya buat satu kerja lah. Suruh cabut nyawa, dia tak buat kerja lain, dia cabut nyawa. Suruh rukuk, dia rukuk. Kita ni macam-macam benda kita buat. Jadi ada hari iman naik, ada hari iman turun. Para nabi, iman mereka tak pernah turun. Iman mereka sentiasa naik. Lagi kuat mereka diuji oleh Allah, lagi tambah keimanan mereka. Bukti dia mana? Bukti dia dalam semua nabi yang Allah Ta'ala utuskan, tak ada satu nabi pun yang pernah minta kepada Allah untuk letak jawatan jadi nabi. Tak ada. Tak ada satu nabi pun yang minta untuk letak jawatan. Dia kata, ya Allah, aku tak larat dah dengan umat aku yang tak mau dengar cakap, aku nak letak jawatan jadi nabi. Tak ada. Setahu saya di Selangor ya satu nabi letak jawatan. Tuan-tuan tahu tak? Kalau boleh potong lah. Ini saman saya pula. Kan? Satu nabi ya, nabi orang Melayu, dia cikgu Kahar tu kan. Dia seorang letak jawatan. Kena tangkap, dia letak jawatan. Dia kata saya letak jawatan jadi nabi. Nabi lain semua tak nak letak jawatan. Itu nabi palsu. Kan? Nabi yang sebenar-benar nabi, mereka diuji oleh Allah, tambah keimanan mereka kepada Allah. Sedangkan kita manusia biasa ni, ada hari iman naik, ada hari iman turun. Ada hari iman kita kuat, ada hari iman kita lemah. Maka Nabi sebut kat kita, untuk memperbaiki dan perbaharui keimanan kita, banyaklah menyebut kalimah la ilaha illallah. Jadi bila kita kurang cakap dalam Ramadan ni, kita kena perbanyakkan menyebut kalimat la ilaha illallah. Mami-mami sambil duk kacau gulai nak buka puasa masak, sambil kacau gulai tu boleh sebut kalimat la ilaha illallah. Antaranya disuruh kita perbanyakkan berdoa. Bila kita kurang cakap, boleh tak kita ganti dengan doa? Boleh kita ganti dengan doa. Antara doa yang Nabi suruh kita baca, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkan aku, engkau cinta kepada kemaafan, maka kau berilah kemaafan kepada aku. Antara doa yang Nabi ajak kita baca dalam bulan Ramadan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bila saya baca doa ni, ramai mulut yang boleh ikut. Tanda kita hafal dengan doa. Kalau ada yang tak hafal, saya tuan-tuan masuk dalam Google. Tuan-tuan tulis doa minta syurga dan dijauhkan daripada neraka. Dia keluar. Ada all video, images. Tuan-tuan tekan kat image, dia keluar gambar. Tuan-tuan save foto, simpan dalam phone. Malam sebelum tidur, baca 10 kali ulang. 6 hari tuan-tuan baca, insya-Allah melekat dalam kepala hafal. Kalau tuan-tuan tulis dalam Google, gambar tu tak keluar, tu data internet habis. Tuan-tuan pergi top up dulu. Faham tak? Sampai lagu tu saya ajak hamba. Punya sayang. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita kurang cakap, kita boleh ganti dengan doa. Bila kita kurang cakap di dalam bulan Ramadan, disuruh kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kita disuruh dekat dengan Al-Quran. Tadi tengah hari khutbah Jumaat saya dah sebut, orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah Ta'ala akan muliakannya. Nabi Muhammad diangkat jadi ketua Nabi sebab kerja dia terima Al-Quran. Malaikat Jibril diangkat menjadi ketua malaikat sebab kerja dia buat turun Al-Quran. Bulan Ramadan dimuliakan Allah walaupun dia duduk nombor 9.
Kerana apa dia dimuliakan oleh Allah? Sebab Quran turun bulan Ramadan. Dalam banyak-banyak malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pasal apa? Sebab malam tu turunnya Al-Quran. Jadi kalau kita dekat diri dengan Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan memuliakan kita. Tu yang pertama tuan-tuan, puasa mulut ganti dengan banyak amalan kebaikan yang lain. Yang kedua tuan-tuan yang saya nak sebut, kalau boleh puasa telinga kita. Dalam Quran Allah Ta'ala puji, ada telinga yang dipuji oleh Allah, udhunun wa iya, telinga yang baik. Ada telinga yang dikutuk oleh Allah. Allah sebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah kata apa? Kalau aku tutup hati mereka, selepas daripada Allah tutup hati satu orang tu, maka panca indera yang pertama yang akan ditutup adalah telinga dia. Wa ala sam'ihim, aku akan tutup telinga dia sehingga telinga tak boleh dengar benda kebaikan. Sebab tu malam ni tuan-tuan pilih untuk duduk dalam tazkirah. Saya mulakan tadi dengan ayat Quran, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, bagilah tazkirah, sebab tazkirah tu benda yang penting kepada orang yang beriman. Tuan-tuan pilih untuk dengar tazkirah malam ni, guna telinga tuan-tuan. Tu tanda hati tuan-tuan ni masih lagi lembut. Kalau kita boleh dengar nasihat, yang tu tanda hati kita lembut. Tapi kalau kita sibuk dengan benda-benda yang sia-sia, bahkan dalam bulan Ramadan, saya minta maaf sebut, pernah saya jadi imam hari pertama tarawih, tengah kita baca surah di depan, saya dengar ringtone di belakang bunyi, selamat hari raya berakhirnya puasa. Akhir puasa apa? Baru mula puasa. Baru mula puasa, anda tukar ringtone lagu raya dah. Tuan-tuan, Syawal akan main kat kita. Yang main siapa dulu? Ramadan. Kalau saya jadi tuan rumah, kawan saya main rumah saya tak layan dia sebagai tetamu yang pertama, tiba-tiba main kawan yang kedua, saya raih dia, saya bagi makan, saya bagi minum. Apa perasaan kawan saya yang main mula? Mesti dia kecil hati. Mesti kita sebagai tuan rumah dikira biadab kerana kita tidak menghormati tetamu yang pertama. Maka sebab itulah bila kita ada dalam bulan Ramadan, Ramadan adalah tetamu kita yang pertama yang mai jumpa kita. Kita raih dia dulu. Telinga kita sibuk dengan tazkirah. Telinga kita sibuk dengan dengar bacaan-bacaan Al-Quran. Telinga kita kalau boleh tak mau dengar benda-benda yang tidak ada manfaat. Telinga kita kalau boleh tak mau disibukkan dengan lagu-lagu yang tidak bawa faedah. Orang Pulau Pinang ni duk saya saja lagu Hindustan kan, duk saya saja petang-petang lagu Hindustan. Betul kan Mami? Kampung semua baik, saya seorang jahat kan, saya tahulah saya jahat. Apa mau baik, tanya apa tak mengaku kan. Tuan-tuan sibuk dengan lagu Hindustan, kadang-kadang tak ada faedah pun. Kadang-kadang lagu tu tidak membawa manfaat pada kita pun kan. Kadang-kadang saya tengok ada orang dia dengar lagu tu, dia punya feeling sampai menangis, menitik air mata. Saya teringat orang tua-tua dulu masa saya kecil-kecil. Mereka tengok gambar Bobby kan. Apa ingat gambar Bobby? Ingat? Pun apa tak ingat? Saya tahu apa baik, saya jahat. Okay? Tak tahu gambar Bobby, tak tahu. Ingatlah gambar Bobby tu, ada satu scene hero dengan heroin terperangkap dalam bilik kan. Kan dia terperangkap dalam bilik kan. Bilik tu terkunci kan. Bilik tu terkunci, Hindustan biasalah. Mereka kalau apa benda je ni mesti ada lagu. Jadi benda ada lagu, jadi benda ada lagu. Jadi bila mereka terkunci dalam bilik tu, mereka menyanyi lagu. Tuan-tuan ingat lagi lagu tu? Tajuk lagu tu apa? Ika kamare me bandaho. Nana ingat Nana? Tak ingat ha? Apa baik dia. Apa hari-hari hafal Al-Mulk, Kahfi kan. Okay? Lagu tu keluar tuan-tuan. Ika kamre me bandaho, sampai orang tua boleh menangis. Tok-tok saya lalu orang tua-tua dulu dia menangis dengar lagu tu. Saya tanya apa nangis pasal apa? Dia tetap kami feeling kononnya cinta hero-heroin tak kesampaian. Saya pun pergi Google makna dia. Tuan-tuan tahu makna dia apa? Bahar se koi andar na asake, yang ada di luar tak boleh masuk dalam. Tu makna dia. Ya? Andar se koi bahar najasake, yang ada di dalam tak boleh keluar. Socho kabi esa ho to kya ho,
cuba fikir apa nak buat lah ni. Dia ulang lagi sekali lah. Socoka bi esaho tokyaho, cuba fikir apa nak buat lah ni. Hamtum hamdu aku tum Tuhan. Ika kamre me bandaho, terkunci dalam bilik ini. Arjabi koja, kunci hilang pi mana tak tahu. Kunci yang hilang, yang hampa menangis pasal apa? Kunci hilang pi Jelutong Perak Road, banyak tempat kunci. Kan? Betul tak betul? Kan? Yang tu kan. Tapi dia punya feeling tu lain macam. Tapi kalau imam kita tadi baca dengan suara yang sedap, mendayu-dayu, pernah Syekh Muhammad Jibril, Syekh Muhammad Jibril Qari, antara bangsa dunia, hebat dia. Dia jadi imam di Mesir, tuan-tuan. Kalau nak sembahyang tarawih, dia kena masuk waktu asar. Kalau tuan-tuan pergi lambat, duduklah tak tahu berapa ratus saf, duduk belakang. Dia kalau jadi imam, orang Mesir menangis. Tapi bila dia mai Malaysia, orang jemput dia jadi imam, dia heran, sekok pun tak menangis. Kan? Dia kata apa dia ni, seorang pun tak menangis. Kan? Kita kata lah, kami tak menangis, mesti tak faham Arab. Dia kata Hindustan pun tak faham, apa menangis ke? Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu kita nak ubah telinga kita. Kalau tuan-tuan kenal Profesor Sheikh Muhammad Naqib Al-Attas, saya pernah baca artikel dia. Pernah dia pergi satu International Islamic Conference di luar negara. Orang yang cakap tu, dia rasa macam seolah-olah macam dia tu cakap merepek. Dan dia pakai alat pendengaran. Dia buka alat pendengaran tu. Bila wartawan tanya dia, Prof, pasal apa buka alat pendengaran? Dia kata, saya bertanggungjawab dengan pendengaran saya. Jadi saya pilih untuk tak mau dengar benda yang tak bermanfaat, sebab nanti nak kena jawab depan Allah. Itu bukti orang yang ada telinga yang baik. Sebab tu dalam Ramadan disuruh kita jadikan telinga kita sebagai telinga yang baik. Dan yang ketiga, tuan-tuan, yang terakhir, puasa mata. Puasa mata ni, tuan-tuan, saya nak sebut kat tuan-tuan, mata ni saya sebut, saya harap tuan-tuan faham lah. Mata adalah alat yang akan menyebabkan manusia tersiksa di antara apa yang dia mahu dengan apa yang dia perlu. Saya harap tuan-tuan faham lah. Hampa duk cegik saya macam tak faham lah. Kan? Saya ulang lagi sekali, tuan-tuan. Mata adalah alat yang akan buat bagi kita tengok, sehingga kita akan duduk dalam keadaan tersiksa di antara apa yang kita mahu dan apa yang kita perlu. Dalam hidup ni kita maukah, kita perlukah? Kita cukup takat perlu. Tapi kadang-kadang apa yang perlu tu bagi kita tak memadai. Kita nak yang lebih. Kita mau yang lebih. Dan mau yang lebih tu, yang itulah alat yang ada pada mata kita. Tengok satu benda, nak lebih. Tengok satu benda, nak lebih. Yang ni yang sering berlaku di pasar Ramadan. Bila ke mana kita gagal puasa mata. Bila saya tanya ke orang, puasa mata ni apa dia? Dia kata puasa mata ni tak boleh tengok benda haram. Luar Ramadan tak boleh tengok benda haram lah. Bila kita masuk sekolah, kita nak belajar lebih ni. Walaupun benda tu halal kita tengok, tapi pasal Ramadan 3.30, tuan-tuan tawaf sa'i Safa Marwah daripada 3.30 sampai pukul 7.25. Halal ke haram, tuan-tuan? Halal ke haram? Kau tak berani jawab. Apa duk pusing, ronda mai, tak beli. Makan pun tak, tengok lah. Halal ke haram? Halal. Siapa kata haram? Halal, tak ada apa pun, pergi lah tengok. Tapi bila tengok banyak, berkenan tak banyak? Bila tengok banyak, berkenan banyak. Yang tu yang pernah keluar kajian di Malaysia, bila mai bulan puasa, satu hari 1000 tan makanan yang dibuang. 1000 tan bukan satu angka yang kecil, tuan-tuan. 1000 tan tu boleh hantar pergi Somalia. 1000 tan tu boleh hantar pergi di negara-negara fakir miskin yang susah-susah. Tapi kita belanja habis. Pasal apa? Sebab bila kita pergi pasal Ramadan, dengan kita duduk pula di Pulau Pinang ni, Pulau Pinang ni panggil Darul Mantekedara. Ya? Syurga makanan. Every single corner mesti ada restoran. Sampai dia melawak, dia kata mamak tak boleh main bola, dia kata. Dia kata kalau mamak main bola, kalau dia dapat corner, dia buka restoran. Depa ni mau jahat dalam internet ni. Depa lah kata kat saya. Bukan saya yang kata, depa kata saya cerita ya. Ya.
mana tempat tak nak makan. Sa'i pukul 12 tuan-tuan pergi tengok Sulaiman si kanak beratur sampai 60-70 orang beratur. Kita yang teringin pun tengok, baik tu sama makan ni bagus ya. Nak pergi beratur lagu ni ya. Makan semata-mata tuan-tuan. Tak apa nak makan-makan, tapi kita kena susun. Jangan semua benda kita nak beli. Hari ni tuan-tuan teringin nak makan biryani ayam, makan, tak nak masalah. Saya puasa pun makan kau, tadi buka puasa. Saya tak kata saya tak buka puasa. Kan? Kita makan. Tapi jangan semua benda kita nak beli. Sebab mata kita waktu tengah duduk lapang tu, dia nanti buat semua benda kita nak. Semalam saya kesian anak saya puasa. Saya bawa dia pergi. Saya kata nak makan apa? Dia kata mau nasi din. Saya bawa dia pergi makan, saya beli nasi gandak din jelutung. Dia mau apa? Dia kata mau ayam satu, daging satu. Tang situ tak sabar lah. Sa'i pergi pasar Ramadan, dia kata mau mi, mau cok kodok, mau cok keria. Cok keria dah beli, mau donat pula. Sama ya, mereka sepupu ya. Kan? Padahal bukan Sa'i boleh makan semua. Makan nasi tu mengah. Kan? Tapi dia nak semua. Waktu tu siapa tengok ni, jahatnya mata. Mata dia tengok cok keria, dia mau dia tengok donat, mau dia mau tengok kuih cara dia mau. Padahal kuih cara tu gula pun tak ada. Papa kena ranjau kan. Kan? Gula pun tak ada. Kan? Orang yang meniaga ni pun ada rekaman ni, saya nasihat lah. Orang yang meniaga ni, meniagalah cari rezeki yang halal. Kan? Janganlah pergi beli murtabak mai keras macam kulit kaki. Kan? Tak ni saya tegur ni. Kan? Jangan beli karipap. Apa inti pun tak ada. Tanyalah karipap ubi, karipap sardin, buka puasa pepak karipap oksigen. Apa pun tak ada. Kan? Niagalah dengan cara yang halal, kan? Cari rezeki yang halal. Tapi mata kita, tuan-tuan tengok, kalau boleh tak mau tengok semua. Sebab tengah kita duduk lapar, bila kita tengok semua, waktu tu kita akan teringin semua benda dan kita nak beli semua benda. Last sekali buka puasa tak makan banyak, dia nak bagi sedap hati dia tuan-tuan. Dia kata apa? Sa'i lepas tarawih balik makanan mutabak Habis tarawih ni masjid pun ada mutabak. Kan? Dia makanan mutabak tu. Dia balik rumah, dia kata apa? Alamak, lupa ada mutabak di rumah. Dia kata tak apalah, bawa dalam peti ais. Peti ais akan jadi tempat transit sebelum masuk tong sampah. Betul tak? Pasal apa? Nak bagi sedap hati tu nak bagi sedap hati. Kalau terus lempak malam tu masuk tong sampah, rasa bersalah. Jadi masuk peti ais tu. Alasannya besok pagi subuh nak makan sahur. Esok dia bangkit sahur dia makan nak murtabak, tak makan. Dia kata mami pagi-pagi tak selera murtabak. Ya. Makan nasi baru selera. Dia masak nasi, masa duk mau makan, lagu tulang murtabak tidur 3 hari, lepas 3 hari dia lempak tong sampah. Yang tu yang duk jadi seributan. Punca dia tak mana? Punca dia tak kita gagal puasa mata kita. Sebab tu selain daripada kita puasa mulut, puasa telinga, kita kena puasa mata kita, supaya 3 sarana ni adalah sarana yang akan menyebabkan kita ni jadi orang yang suka ikut hawa nafsu kita. Jadi yang ni yang kita kena jaga supaya kita jadi orang yang benar-benar berjaya dengan Ramadan. Ending dia tuan-tuan, kita nak capai nilai takwa. Kan? Orang yang nilai takwa, bila dia puasa ni ajak kita untuk bertakwa. Tuan-tuan semayang subuh, sahur sebelum tu, tuan-tuan semayang subuh baru makan sah. Main pukul 12 tengah hari punya panas terik tadi tuan-tuan. Panas terik gila-gila tengah hari tadi. Waktu tuan-tuan main semayang Jumaat, tuan-tuan ambil wuduk. Masa tuan-tuan kumuk mulut 3 kali, tuan-tuan boleh curang dengan puasa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan telan air sikit, orang sebelah pun tak tahu. Tapi waktu tu kita telan, tak telan. Pasal apa tak telan? Sebab itulah latihan untuk kita jadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Kalau tengah nak boleh telan ayat tu, kita tak telan 3 kali. Sa'i mai asar, peluang yang kedua, boleh lagi telan 3 kali ayat tu, kita tak telan kok. Pasal apa? Sebab kalau kita telan, batal puasa kita. Itulah latihan supaya kita jadi manusia yang bertakwa kepada Allah, yang benar-benar takut, walaupun satu ayat sikit pun tak berani kita telan, kerana kita benar-benar takut kepada Allah. Apatah lagi dalam urusan-urusan kerja yang lain,
patut lebih kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tazkirah ringkas malam ni memberi manfaat buat diri kita, yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan berpunca dari diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Harapan dan doa supaya Allah taala panjangkan umur kita dan beri kekuatan kepada kita untuk istiqamah melakukan amal ibadah, dan mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk sampai hari yang terakhir kita dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai bila-bila. Bukan dekat Ramadan ya tuan-tuan. Kalau kita nak tengok kita berjaya dengan Ramadan, kita kena tengok lepas Ramadan. Kita bukan hamba Ramadan, bila Ramadan datang baru kita beribadat, tapi kita hamba Allah yang mana sekolah ni akan melatih kita untuk terus istiqamah beribadah hinggalah ke akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita semua yang ada di sini pada malam ini dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.